Habis itu. Rukun iman yang keempat, beriman dengan segala kitab. Wajib kita kena beriman dengan segala kitab, yakni kitab yang turun melalui wahyu kepada Rasul, wajib kita beriman. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada syak ragu-ragu, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kita kena beriman. Jangan ambil ayat-ayat hak kita sukanya. Kita orang Melayu kan, dia suka macam tu. Ayat apa nak bagi orang kasih? Ayat apa nak bagi kedai laku? Ayat apa? Dia kira lagu tu ya. Gantung di kedai tu ayat 1000 dinar 4 penyuruh. Semayang tak, tutup aurat tak, tak jadi. Dia kena buat hak macam mana ayat suruh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yazzuqu min haitsu la yahtathib. Maknanya kita ni kena bertakwa. Barulah Allah Taala datangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Tu dia. Jadi kita kena percaya tu adalah ayat Al-Quran yang benar, dan isi maknanya pun wajib kita terima sebagai pedoman ikutan kita. Tu kita kena wajib sebagai seorang Muslim. Yang wajib kita kata wajib, yang haram kita kata haram, kita terima. Kalau kita buat benda yang haram, kita i'tiqad benda itu berdosa, wajib kita bertaubat. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, itulah cara kita ni mengikut apa yang ditetapkan dalam agama kita, hukum hakam yang ada dalam Quran, yang disampaikan oleh Rasul melalui hadis. Wajib kita beriman. Habis. Percaya, yakni beriman dengan kitab itu secara ijmal, iaitu wajib kita percaya. Beriman dengan kitab secara ijmal, iaitu secara umum. Secara umum. Macam mana kita kena beriman secara umum? Iaitu kita beriman secara umum tu wajib kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa banyak kitab-kitab daripada langit kepada segala rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah taala, daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita yakin adanya wahyu yang Allah Taala sampaikan melalui wasitah perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, diberikan segala kitab-kitab itu kepada Nabi, kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Banyak kitab ni. Ya, yang namanya suhuf. Suhuf Nabi Musa. Banyak. Baik. Jadi kita beriman wujudnya, berlakunya penurunan kitab itu kepada Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita wajib beriman. Kesemuanya kitab Allah tu mengandungi qisasun, cerita-cerita, mawa'id, pengajaran, wa'dun, janji yang baik, wa'idun, janji yang buruk, bisyarah, benda-benda yang menggembirakan, nizarah, perkara-perkara yang menakutkan, cerita-cerita yang menakutkan, amar, suruhan, perintah, nahi, tegahan, adalah benar. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam Quran ni, dia dalam kitab-kitab semua mengandungi cerita-cerita. Kita boleh tahu cerita Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, dan Nabi-Nabi yang lain melalui kitab-kitab yang diceritakan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Dalam Al-Quran tu banyak cerita-cerita mengenai kisah-kisah yang berkaitan dengan Rasul-Rasul yang terdahulu. Cerita Nu'manul Hakim, cerita Nabi-Nabi yang terdahulu, Rasul-Rasul yang terdahulu, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Yusuf,
cerita Nabi Zakaria. Semua tu mengandungi cerita-cerita tu dalam kitab-kitab Allah Ta'ala. Mawa'iz, pengajaran yang boleh kita ambil di dalam Al-Quran itu. Bagi orang yang berakal, fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu hai orang yang ada akal. Fa'tabiru ya ulil absar, fikir olehmu hai orang yang ada penglihatan. Apa yang Allah Ta'ala cerita, pengajaran-pengajaran dalam Al-Quran itu, kita kena ambil pengajaran. Wa'dun, janji-janji yang baik. Wa'idun, janji-janji yang buruk. Bisyarah, cerita-cerita yang menggemarkan kepada kita, yang menyeronokkan kepada kita, seperti janji-janji kepada orang mukmin yang bakal mendapat syurga. Itu bisyarah, perkara-perkara yang menggembirakan. Mizarah, perkara-perkara yang menakutkan. Amar, segala perintah suruhan dan nahi, tegahan. Ni hukum hakam. Hak ada yang wajib, ada yang haram. Semua tu termaktub di dalam kitab-kitab Allah Ta'ala. Adalah benar, datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua tu benar, kesemuanya daripada Allah Ta'ala. Apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, memang benar Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu Rasul. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul, wajib kita beriman. Di antaranya Rasul habaq, ada nabi-nabi yang lain. Di antaranya Rasul menyampaikan adanya malaikat-malaikat yang wajib beriman, adanya kitab-kitab Allah Ta'ala, semuanya benar daripada Allah yang Maha Termulia. Diturunkan dia akan kitab itu oleh Jibril alaihi salam daripada Lauh Mahfuz. Kata setengah ulama, daripada seorang malaikat. Jadi kitab ni Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala turunkan melalui beberapa proses. Yang pertama, malaikat Jibril alaihi salam salin kesemuanya kitab. Contohnya Al-Quran, salin di Lauh Mahfuz. Kita ada 7 langit. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas langit yang ke-7, namanya Baitul Ma'mur. Atas pada Baitul Ma'mur yang dinamakan Mustawa. Atas daripada tu yang namanya Hadratul Kursi. Jadi beberapa peringkat. Lauh Mahfuz dia duduk di langit yang ke-7. Langit yang ke-7 ni ada Baitul Ma'mur, tempat tawaf malaikat. Kemudian adanya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz, papan yang terpelihara yang tak akan dipadam. Apa yang Allah nak, apa yang Allah Ta'ala bertitah, semuanya khalam menulis di Lauh Mahfuz. Tak ada orang pegang pun khalam tu, pen. 360 mata, namanya khalam. Tak ada siapa pegang, dia tulis sendiri. Apa kalam Allah Ta'ala dituliskan di Lauh Mahfuz. Maka malaikat salin di Lauh Mahfuz 30 juzuk Al-Quran, maka disimpan di langit yang ketiga, namanya Baitul Izzah, langit yang ketiga. Kemudian daripada langit yang ketiga itulah diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit, bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diturunkan kepada Nabi kita selama 23 tahun. 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah, walaupun Nabi duduk di negeri mana sekalipun, namanya ayat Makkiyah. Selepas Nabi berhijrah, namanya ayat Madaniyah. Melalui asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan Al-Quran itu telah Allah Ta'ala programkan. Apabila jadi sesuatu, maka ayat ini turun. Apabila jadi sesuatu, ayat ini turun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana Tuhan kita?
Kalau musyrikin sembah tokong macam-macam bentuk. Keliling Kaabah tu 360 berhala. Macam mana Allah Ta'ala, ya Rasulullah, Nabi sengap. Sampailah diturunkan wahyu oleh Sayyidina oleh malaikat Jibril alaihi salam. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maknanya apabila sahabat tanya, turun ayat Al-Quran. Apabila jadi berlaku perkara apa-apa, turun lagi perintah Al-Quran. Ini maknanya mengikut asbabun nuzul. Itu semua tu Allah Ta'ala dah tetapkan. Sampai masa Allah buat. Sampai masa Allah buat. Baik. Jadi malam ni 1 Muharram, malam yang kedua. Tadi ni saya kata, tak baca kitab aku. Kita ingat Ma'il Hijrah. Ni kita baca, kita peringat sikit perkara yang berkaitan dengan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kumpulan-kumpulan yang suka mengacau amalan-amalan yang telah ditetapkan kepada kita, yang kita telah amalkan. Dia kata, hampa duk baca buat apa doa akhir tahun, hampa duk baca buat apa doa akhir tahun. Zaman Nabi pun tak ada lagi kalender hijrah. Kita pun kacau. Macam mana pula ni? Maka kalau orang kacau lagu tu, kita jawab, doa ni bukan setahun sekali ya. Tiap-tiap hari lagi bagus. Hantam lagu tu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, nescaya Allah Ta'ala akan perkenankan. Ulama mengaturkan kepada kita supaya kita mengingatkan akan hari-hari kebesaran di dalam Islam, supaya kita tidak lalai, supaya kita tak alik. Maka dibuat ketetapan apabila sampai Muharram, masuknya petang nak masuk 1 Muharram itu, baca doa akhir tahun. Apa yang terkandung dalam doa akhir tahun? Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Ini termasuk di dalam taubat. Kemudian masuknya maghrib, kita doa awal tahun. Apa yang terkandung? Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mengikut hawa nafsu. Minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada syaitan dan kuncu-kuncunya. Ini termasuk azam yang baik. Semua ini tidak dilarang dalam agama. Bahkan termasuk di dalam mentakzimkan syiar Tuhan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan, membesarkan, menghormati, mentakzim, memuliakan akan syiar Allah, maka sesungguhnya hati dia ada perasaan takwa. Jadi ulama atok kepada kita supaya kita jangan ghalib. Ni sampai tak tahu nak beza. Macam sama ya. Ramadan ke tak Ramadan ke sama rasa. Tak boleh. Begitu juga Muharram ke tak Muharram ke, sampai tak ada rasa beza. Tidak ada perasaan mentakzimkan. Adapun ulama-ulama dulu dia tahu apabila masuk 1 Muharram, apa amalan dia, doa dia, apa yang kita kena buat supaya kita tak kosongkan malam tu daripada ibadah. Doa awal tahun diatur, doa akhir tahun ditambah lagi, minta Allah Ta'ala murahkan rezeki. Ada amalan-amalan yang ditetapkan oleh ulama. Kalau nak buat, tak buat sudah, tak usah duk berkeliling orang. Kalau tak mau buat, sengap. Nak buat. Ada sebahagiannya menulis bismillah 113 kali. Moga-moga dengan berkat bismillah itu Allah murahkan rezeki kita. Habis dah lah, kena tunggu tahun depan, habis dah. Lepas tu ada sebahagian ulama seperti almarhum Syed Muhammad Alawi Al-Maki, malam 1 Muharram minum susu, berdoa, ya Allah berkatilah rezeki ini dan berkatilah kami. Macam mana Allah Ta'ala bersihkan susu itu, moga Allah Ta'ala bersihkan kehidupan kita. Ini namanya tafa'ul. Tafa'ul, mengambil sebenar. Dengan keberkatan Allah Ta'ala buat susu yang bersih ni, moga-moga Allah Ta'ala bersih kehidupan kita. Itu amalan para alim ulama. Dia ambil kira, dia ambil peduli, dia cakna kepada benda-benda yang berkaitan dengan syiar Tuhan.
Mai bulan Rabiul Awal memperingati Maulidir Rasul. Nah, bukan saja Rabiul Awal, bahkan mereka di luar Rabiul Awal pun mengadakan Maulidir Rasul, mengadakan majlis Maulid, mengingati Nabi, macam mana akhlak Nabi, macam mana yang Nabi mendekati diri kepada Allah Ta'ala, supaya kita mengambil pengajaran. Sampai pula kepada 10 Muharram, ulama-ulama mengatur lagi. Apa dia? Kita puasa Ashura, kemudian kita sedekah, kita bagi, buat kebajikan kepada anak-anak yatim, orang fakir miskin, kita sedekah pada 10 Muharram. Tak ada kaitan pun kita dengan Syiah. Syiah tu benda lain, kita benda lain. Kita tak reda dengan Syiah yang memaki para sahabat. Tetapi amalan ini telah dibuat oleh ahlu sunnah wal jamaah pada zaman dulu sampai sekarang. Ta'zim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pasal apa? Kerana Nabi berpuasa pada hari Ashura, bahkan Nabi berpuasa sebelum Ashura, iaitulah Tasu'a. Kalau tak peringat lagu ni, kita pakai tak buat. Nabi pergi ke Madinah, tengok orang Yahudi pakat puasa 10 Muharram. Nabi tanya, sebab apa kamu berpuasa? Orang Yahudi kata, kami bersyukur kerana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Nabi kata, kalau lagu tu kami lebih berhak berpuasa daripada kamu. Maka untuk menyalahi orang Yahudi, kita tambah tahun depan sehari lagi, 9 dan 10. Jangan bagi sama dengan orang kafir. 9 namanya puasa Tasu'a, 10 namanya puasa Ashura. Kebetulan 10 tu Syiah mengadakan perayaan di Karbala. Itu kebetulan, bukan sama dengan amalan kita. Itu kebetulan. Pada 10 Muharram mereka buat perayaan besar-besaran. Kelak badan, katok kepala, katok dada, tu Syiah, bukan kita. Tak ada kaitan pun kita dengan Syiah. Ni duk bagi keliru masyarakat. Duk baca buat apa doa awal tahun, akhir tahun, Nabi pun tak ada lagi kalender. Ya betul, zaman Nabi belum ada kalender. Kalender ini ditetapkan oleh para sahabat. Kalender hijrah ini diputuskan oleh para sahabat, oleh syura para sahabat. Mula-mula para sahabat bincang, kita nak buat kalender Islam ni, kita nak letakkan satu ketetapan apa yang kita nak letakkan. Dia kata ambil tarikh Nabi lahir. Maka ditolak oleh syura. Kerana kalau ikut tarikh Nabi lahir, orang Nasara pun ambil tarikh Masihi mengikut kelahiran Nabi Isa. Maka tak diterima. Apabila lagu tu dibincang-bincang, kita ambil penghijrahan. Inilah perkara yang mengembangkan Islam. Perkara besar menyebabkan Islam ni tersebar. Berpindah daripada Mekah ke Madinah, itulah tarikh pertama di dalam kalender hijrah. Ambil tahun tu. Daripada tahun tu sampai lah 1445 hijrah. 1445 hijrah. Jadi Nabi SAW berdakwah sebelum menerima wahyu, sebelum dilantik menjadi Rasul. Semua sanjung Nabi, semua hormat kepada Nabi, semua suka kepada Nabi. Digelarkan oleh mereka Muhammad Al-Amin, Muhammad yang sangat-sangat dipercayai. Sehingga apabila berkelahi sama-sama mereka minta pandangan Nabi, hormat kepada Nabi SAW. Orang yang bagus akhlak dia, orang yang dipercayai. Sehingga akan diperkelahi, Kaabah tu roboh oleh kerana banjir, buat lain, nak letak Hajarul Aswad, minta tolong Nabi selesaikan kerana diperkelahi. Hak ni kata aku lebih layak, ketua ni kata kami lebih layak. Nabi kata lah ni apa pegang kain, pak penyuruh, pak ketua, bawa dan aku yang meletakkan. Dia dengar kata Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Apabila dilantik menjadi Rasul, mula mereka tentang Nabi. Pasal apa? Bukan kerana mereka tak tahu kata Nabi betul, mereka tahu kata Nabi betul. Oleh kerana takabur, sombong, angkuh. Itu saja perangai yang menolak kebenaran. Na'udzubillah.
Kemudian Nabi berdakwah. Apabila 40 tahun menerima risalah, sebelum tu Nabi beruzlah. Kerana masyarakat ketika itu rosak. Minum arak, berjudi, berzina, bunuh anak. Siapa yang paling jahat, orang tu disanjung. Na'udzubillah. Maka kata ulama, perangai-perangai jahiliah ketika dulu, kita keadaan kita sekarang akhir zaman, seolah-olah banjir yang besar, semua kekotoran, semua perkara-perkara buruk, sampah-sampah berkumpul di akhir zaman ini. Perangai-perangai jahiliah dulu ni semua mai balik di akhir zaman ni. Nah, na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala pelihara iman dan Islam kita. Orang yang paling jahat ketika zaman jahiliah, orang tu yang disanjung. Maka Nabi beruzlah di Gua Hira, sehinggalah diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermulalah Nabi kita dilantik menjadi Rasul. Orang yang pertama memasuk Islam iaitulah Ummuna Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian hamba yang pertama Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga pemuda yang pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pemimpin-pemimpin Islam yang lain. Maka Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Rumah Al-Arqam ni dia dekat dengan Bukit Sopa. Kita lepas-lepas tawaf kita pergi Sopa. Kita nak mula berjalan dekat pintu Muak 1, Muak 2, ditulah kawasan rumah Al-Arqam dulu ni. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian orang mula pengaruh masuk Islam, termasuklah pemimpin-pemimpin yang hebat, Sayyidina Hamzah. Begitu juga Sayyidina Hamzah ni masuk Islam oleh kerana tak tahan tengok orang sakiti Nabi. Dia masuk Islam. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Bermulalah kuat Islam ni berkembang. Maka di pulau Nabi, di pulau para sahabat Nabi, disekat ekonomi, disekat makanan, ubat-ubatan, sehinggalah Nabi kita bertahan, diarahkan, Nabi kita arahkan sebahagian daripada sahabat berpindah ke Habasyah. 2 kali hijrah, pi balik, pi pula balik. Sebab di Habasyah ni panas dan sukar untuk berkembang di situ. Kematian pula, berlakunya kematian 2 orang yang menjadi tulang belakang Nabi, iaitulah Ummuna Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, dan kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi. Masa bapa saudara Nabi hidup, mereka tak berani nak kacau Nabi, kerana mereka malu Allah, ni tokoh yang besar, tak berani nak kacau. Jangan sentuh Muhammad. Dia pemimpin yang dihormati. Setelah 2 orang meninggal ini, maka menjadi getir kepada ujian Nabi yang besar, tahun kesedihan. Tetapi Nabi tak putus semangat, pergi ke Taif untuk berdakwah. Dibaling batu, dimaki, dicaci, dihina, sehingga kan Nabi berdarah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi balik ke Mekah. Apabila balik ke Mekah, orang-orang Madinah dah mula beriman dengan Nabi. Orang-orang Madinah dah mengembangkan Islam di Madinah melalui imannya dengan Nabi SAW. Mai satu rombongan Islam balik, mai pula lagi Islam balik, kembangkan di Madinah Al-Munawwarah. Ya Rasulullah, silalah ke Yathrib, yakni Madinah Al-Munawwarah. Nabi tak pi kerana belum ada perintah daripada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi arahkan sahabat sedikit demi sedikit. Satu rombongan kecil pi, satu rombongan kecil pi. Sampailah satu ketika Sayyidina Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dia ni nak pi ke Madinah, dia bungkus barang-barang dia. Dia orang Rom. Sayyidina Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dia bungkus barang, dia sekat barang dia. Syuaib, hang nak pi, kami bagi, tapi minta maaf, harta-harta hang jangan awak keluar daripada Madinah. Bayangkan, kalaulah kita ada di saat itu, adakah kita ni kumpulan yang akan ikut Nabi, ataupun kumpulan yang akan
menentang Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau orang yang cinta dunia, kita akan protes. Macam mana kami nak tinggal ni? Harta kami, rumah kami, tanah kami, keluarga kami. Kalau kita ada cinta kepada dunia, na'uzubillah, ujian kepada kita kalau kita hidup zaman tu. Ada tak kita nak pergi ketika tu kalau kita ada di situ? Muhasabah diri kita. Maka Sayyidina Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu pejam mata dia, tinggal semua barang dia. Dia hijrah untuk menyahut seruan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal semua. Weh berat no. Kota ni tinggal semua ni. Yang kedua, peristiwa yang menyentuh hati kita yang berlaku kepada Ummu Salamah, Abi Salamah dan Salamah. 3 beranak dipisahkan oleh kerana semata-mata untuk berhijrah. Mak mentua mai kata dekat laki tu, hang nak pi. Anak kami tak bagi pi. Mai pula keluarga belah laki, dah tak bagi pi, cucu ni kami nak ambil jaga. Berpisah 3 orang di antara suami, isteri dan anak. Penderitaan yang begitu hebat. Kita ni kalau isteri kita ni pi jaga anak di Kuala Lumpur 2 minggu ya, kita telefon menjabu. Baliklah mak hang weh, tak ada siapa nak mencuh kopi ni. Kacau. Baru 2 minggu tak boleh duduk dah. Ni setahun. Pak duduk Madinah, mak duduk di Mekah rumah Hasin, anak duduk asing. Selama setahun penderitaan yang berlaku kepada Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya yang bernama Salamah. Abang lu kita sambung, insya-Allah kita ringkas saja mengambil sempena ma'al hijrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Jadi apabila sebahagian daripada sahabat-sahabat dah berpindah, Nabi tak pergi lagi. Kemudian sampailah ketika
Nabi kita arahkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu untuk membawa kumpulan-kumpulan yang lemah, kumpulan-kumpulan miskin. Kalau Sayyidina Umar tak bawa mereka ni, pakai tak boleh pergi ya. Pasal ditindas, mereka pelekoh, nah, mereka akan tekan orang-orang yang lemah ni. Kalau Sayyidina Umar tak pimpin, tak bawa, mereka tak akan boleh pergi. Maka Nabi mengaturkan strategi orang lemah, orang tua, orang yang lemah, miskin, Sayyidina Umar yang bawa. Esok nak pergi, hari ni Sayyidina Umar pergi ke Kaabah. Dia bawa pedang. Dia tarik pedang dia umum kepada masyarakat Mekah. Dia umum, dia kata, wahai penduduk-penduduk Mekah, ketahuilah, aku akan berangkat ke Yasrib esok bersama dengan rombongan aku. Siapa yang nak anak dia jadi yatim, isteri dia kalau mau jadi janda, esok main berdepan dengan Umar. Siapa pun tak berani takut. Hebat Sayyidina Umar ni. Pak mentua Nabi kita SAW. Kemudian pilihlah Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar bawa rombongan ni, pemimpin-pemimpin musyrikin mula dah gerun dan takut dengan kemarahan, dengan kebangkitan. Kalau semua pakat pindah nanti, mereka akan besar di sana, akan berkembang, mereka akan serang kota Mekah. Bincanglah pemimpin-pemimpin musyrikin di Darun Nadwah. Ni Kaabah contoh dia. Pintu Kaabah belah ni, Hijr Ismail belah ni, Pencok Mah belah ni. Di belah ni lah Darun Nadwah berlakunya pemimpin-pemimpin musyrikin mesyuarat, dan ada seorang iblis daripada Najdi yang buat rupa orang tua, mata buta sebelah, duduk dalam mesyuarat tu. Dia jadi menyebok, duduk tumpang tuai dalam tu mesyuarat. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa ni dengan Muhammad? Dia kata kita buat negeri. Iblis kata aku tak setuju. Muhammad ni orang bijak. Kalau kita buat negeri, dia akan pengaruhi orang-orang di sana, dia akan masuk serang kita. Ada syur lain, kita buat dalam penjara. Tak setuju juga. Kalau buat dalam penjara, pengikut-pengikut akan berontak. Last sekali keputusan gutu lagu ni, kita bunuh saja Muhammad, mudah. Semua setuju. Nah. Terus malaikat Jibril alaihissalam pi habaq dekat Muhammad, kamu, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kamu telah diperintah untuk berhijrah. Terus Nabi kita tengah hari itu pi rumah Saidina Abu Bakar. Rumah Nabi ni di mana? Ni Safa Marwah. Kalau kita pi tahu tempat-tempat ni seronok, dan kita ni tak jadi lolak. Lalu rumah Nabi rasa hormat, tak berani nak buat sebarangan. Nah, Safa Marwah, di belah Marwah ni kita keluar, ada tandas. Depan tandas ni, kat tiang lampu tinggi tu, di situlah tapak rumah Nabi kita, iaitulah rumah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Nah. Kalau pi dengan mutawih, dia kata nak buat apa, buatlah. Aku dah bagi tawah sudah. Lepas tu dia pun lena, jemaah-jemaah pun tak turun, dia pun tak jadi lagu tu. Nah. Mutawih ni pun macam-macam lah ni. Na'udzubillah. Ada yang kata pi tak semayang pun ada. Dia kata aku cari makan. Ni kerja dia cari makan. Bawa orang, pi urus beg, urus hotel. Lepas tu dia duk pi sedia dah. Semayang pun tak ada, tak semayang, na'udzubillah. Kalau di Mekah pun tak semayang, di Malaysia macam mana? Oh, na'udzubillah. Tak minta jauh. Na'udzubillah. Jadi rumah Nabi kita dengan Sayyidah Khadijah di belah Marwah. Dekat dengan Marwah tu turun, kat tiang lampu tu tapak rumah Sayyidah Khadijah. Pi rumah Sayyidina Abu Bakar di mana? Di sebelah Menara Jam, di Hotel Hilton. Tu rumah Sayyidina Abu Bakar. Pilah rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu dah, mesti ada perkara yang penting, sebab Nabi tak pernah main tengah-tengah hari. Sayyidina Abu Bakar persila Nabi masuk. Nabi
bincang. Nabi bagi tahu, aku telah diperintah untuk berhijrah. Sayyidina Abu Bakar ni bukan macam kita. Kalau kita nak duk 4-5 kali nak pi dengan segera ni, dengan kereta, dengan anak, dengan rumah, nak macam mana ni? Terus dia tanya, ya Rasulullah, adakah aku ni boleh ikut sekali? Ya. Terus dia nak ikut. Bincang belilah unta 2 ekor kepada Abdullah Urakik. Abdullah Urakik ni orang Yahudi, tapi dia ni baik dengan Nabi. Dia boleh harap. Beli 2 ekor, dan dia jamin untuk nak tunjuk jalan, yang mana jalan orang tak tahu untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Dia yang akan pimpin Nabi, dia yang akan bawa Nabi. Baik Yahudi ni. Bukan semualah, ada sebahagian yang boleh dipercayai, boleh kita berkira. Itu pengajaran kepada kita. Kemudian malam tu juga Sayyidina Ali mai rumah Nabi, diberikan, ni kata orang ni kamu kena serah balik kepada kawan ni, ni kata kawan ni kamu kena bagi kawan ni. Diamanahkan kepada Sayyidina Ali untuk menguruskan harta-harta, untuk disampaikan kepada tuan dia balik. Sebab Nabi tak dan. Malam tu pemimpin-pemimpin musyrikin kepung rumah Nabi, pegang, dipa janji kita tikam Muhammad sekaligus. Tahu dia jahatnya musyrikin ni. Bukan pasal apa, kerana Nabi ni bawa Islam ya, bukan kacau depa pun. Sakit hati itu ya, takabur tu ya sifat, na'udzubillah. Takdir Allah lena habis puak-puak tu, Nabi keluar mengarah kepada rumah Sayyidina Abu Bakar, daripada Marwah menuju kepada Hotel Hilton sekarang ni, menuju kepada rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Apabila Nabi berjalan, Nabi pusing balik tengok Kaabah, Nabi sedih. Nah, wallahi, demi Allah aku sangat mencintai negeri Mekah ini. Sekiranya kalaulah penduduk-penduduk Mekah tidak mengusir aku, nescaya aku tidak akan tinggalkan kota Mekah ini. Macam kita lah, nak keluar Kedah ni tak boleh pi. Kalau diberi pilihan tak mau keluar, mesti kita nak duduk dalam Kedah ni, tak mau pergi mana. Sayang negeri kita ni, tanah air. Patah Melayu pun kata, hujan mah negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Walaupun hujan batu negeri kita ni yang terbaik, kok mana pun negeri kita lah yang sesuai dengan kita. Nabi berjalan, diriwayatkan pecah tumit Nabi kita malam tu kerana daripada rumah Sayyidina Abu Bakar nak pi kepada Gua Sur, perjalanannya hampir kepada 7 km lebih, berjalan kaki. Nak naik Gua Sur tu pula, kalau orang pernah naik Gua Hira, 1200 anak tangga. Kalau Gua Hira lah ni, Gua Sur sekali ganda lagi, maknanya ketinggian dia lebih sekali ganda lagi daripada Gua Hira. Tingginya tinggi sungguh. Maka anak Sayyidina Abu Bakar Abdullah ikut bawa kambing-kambing tu untuk padam tapak kaki tu supaya tidak diketahui. Naik Nabi kita duduk di dalam Gua Hira tu beberapa hari. Baik, lebih kurang 3 malam lebih kurang, di dalam Gua Hira. Masuk ke dalam Gua Hira, bukan Gua Hira, Gua Sur. Masuk ke dalam Gua Sur. Masuk ke dalam Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bersih. Sayyidina Abu Bakar hampak-hamparan. Sayyidina Abu Bakar duduk, kemudian minta Nabi kita ni tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik sungguh Sayyidina Abu Bakar ni. Nabi kita tidur oleh kerana letih. Maka semua lubang-lubang dikatuk, cuma satu lubang ni tak cukup. Dia tutup dengan tumit dia. Disengat oleh binatang yang berbisa, dia tahan, tak mampu, dah sakit sangat. Menitik yang mata dia jatuh di atas pipi Nabi. Nabi terjaga. Wahai Abu, dia tanya, kamu sedih kah? Tidak ya Rasulullah, tapi saya sakit. Nabi tengok, Nabi berdoa, Nabi ludah,
dengan mukjizat Allah Ta'ala sembuhkan terus Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Habis. Yang menjadi masa Sayyidina Ali. Depa masuk rumah Nabi, tengok-tengok. Depa jaga-jaga masuk rumah Nabi, tengok-tengok. Nabi tak ada. Yang ada Sayyidina Ali. Mana Muhammad? Kuatnya Sayyidina Ali ni dia tak pecah rahsia. Depa tabuh dia, depa hentam dia, dia tak abang. Pi pula rumah Sayyidina Abu Bakar. Asma buka pintu. Anak perempuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Sayyidina Asma radhiyallahu taala anha. Mana pak kamu? Dia tak beritahu. Dia penampak muka dia, tarik rantai dia sampai putus. Dia tak pecah rahsia. Nah, semua berperanan untuk memastikan kejayaan hijrah untuk mengembangkan Islam. Nabi kita Sayyidina Abu Bakar, begitu juga anak-anak perempuan, anak-anak lelaki, semuanya bekerjasama. Maka dia masak Asma ni, dia pergi hantar. Dia masak, dia pergi hantar dalam keadaan dia mengandung. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Alhamdulillah, pergi umrah baru ni bulan 2. Saya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pergi ziarah Ma'la, pergi tengok satu rombongan ulama. Saya tanya, ni makam siapa ni? Siti Asma radhiyallahu ta'ala anha. Tengah-tengah tu dia dua bahagian. Satu bahagian hak belah Sayyidah Khadijah, lintas jalan belah ni dia ada satu lagi perkuburan di Ma'la tu. Di kuburan belah ni, di tengah-tengah tu ada makam Sayyidah Asma. Dulu ni masa zaman Turki Osmaniyah dia ada tanda-tanda, tetapi bila kerajaan Saud dirobohkan semua tu. Sampai tak tahu apa ni siapa dia ni, tak tahu. Melainkan kalau orang mengaji sirah, dia akan ambil peduli. Ini makam Sayyidah Asma radhiyallahu ta'ala anha. Apabila cukup beberapa hari, janji dengan Abdullah Urakid, hari Isnin dia mai waktu pagi, Nabi kita turun dengan Sayyidina Abu Bakar naik unta menuju kepada Madinah Al-Munawwarah. Perjalanannya 8 hari. Berlaku 2 peristiwa mukjizat. Yang pertama iaitulah berlaku kepada yang dinamakan peristiwa yang berlaku yang mana berlaku kepada Ummul Ma'bad, Abu Ma'bad dan anaknya yang bernama Ma'bad. Nabi singgah di situ lebih kurang 100 kilo lebih. Nabi berehat. Abu Ma'bad pesan dah kepada Ummul Ma'bad, kalau ramai nak minta susu bagilah. Jadi Sayyidina Abu Bakar minta izin, boleh tak kami nak perah susu kambing ni sikit? Dia kata boleh. Suami saya pun dah pesan, siapa dia nak ambil lah. Tetapi masalahnya susu kambing kami ni tak jenuh, sikit. Tak apa, perah sikit, bagi Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar minum, Abdullah Urakid minum. Rasulullah apabila dah minum, cuba lagi, minta sekali lagi, boleh tak kami nak perah lagi? Boleh, tapi susu tak ada. Nabi perah-perah tu banyak. Pelik. Nabi boleh minum, Sayyidina Abu Bakar boleh minum, Abdullah Urakid boleh minum, dan bagi pula kepada tuan rumah ni. Pelik. Dia teruskan perjalanan. Balik suami dia cerita, pelik seorang lelaki ni. Cerita tengok macam mana keadaan dia. Tinggi, putih, mai daripada Mekah, mereka kata nak menuju ke Yasrib. Susu tak banyak, tiba-tiba jadi banyak. Ini mukjizat. Suami dia kata, barangkali itulah Muhammad Rasul akhir zaman. Beriman dah. Beriman celah mana? Sebab orang Madinah mai ikut jalan tu, mai beriman, balik sambil-sambil duk cerita dah ada Rasul akhir zaman. Dia kata, kalau aku ada tadi, barangkali mungkin aku ikut dia. Ini mukjizat. Apabila diumum di Mekah, siapa dia yang dapat Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta. Kalau unta 5,000, 150,000. Betul tak? Kalau 5,000, kalau 100 ekor
Berapa? 500,000. 500,000. Pakat cari Nabi kita, semua lorong Mekah, semua rumah depa Kedah, semua gua depa pi. Ya. Takdir Allah Taala, masa depa nak pi nak Nabi itu, depa pi dah di Gua Sur. Sebab ada seorang komando syurakah ni, dia pandai. Dia pandai supaya ada satu bauan yang dia boleh hidu. Nabi ni duduk di mana, dia boleh tahu. Pi di bukit tu, di Gua Sur. Sampai di Gua Sur, Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar tengok kok celah tu, nampak tapak kaki depa, dengar depa bersembang. Takdir Allah, burung merpati berteluk, labah-labah tu buat sarang dengan segera. Dengan mukjizat Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita, selamat. Allah Ta'ala selamatkan Nabi kita. Nabi kita turun, berhijrah, bermula pada hari Isnin, berhenti di tempat Umul Ma'bad, perah susu, berlakunya mukjizat di situ. Kemudian berlakulah syurakah. Dia ni komando hebat. Dia tahu Nabi kita ni dah mulai berjalan di jalan yang Abdullah Hurakib bawa. Dia ambil kuda dia yang paling laju, dia ambil pedang dia lengkap. Memang dia nak bunuh Nabi. Kalau kita ni 500,000, siapa tak mau? Tapi mereka pilih dunia, mereka tidak memilih kebenaran. Tapi alhamdulillah, mukjizat yang Allah Ta'ala lakukan menyebabkan syurakah ni bermulanya main nak bunuh Nabi, balik dengan iman. Dia main mula-mula nak bunuh Nabi Muhammad, balik dengan iman. Alhamdulillah, kerana mukjizat. Dia ligan Nabi naik unta, dia naik kuda. Dia ligan dekat dah. Ya Rasulullah, saya dah belakang syurakah. Nabi kita tenang, tawakal kepada Allah Ta'ala. Gaya dia dekat dengan Nabi, dia nak pancung Nabi, kaki kuda dia nak lompat. Apabila nak lompat tu, terperluih, terbenam kaki kuda tu masuk ke dalam padang pasir. Terbenam kaki kuda tu, perut masuk dalam padang pasir. Dia prosah, dia cuba lagi kali yang kedua, dia ligan Nabi, dekat dah. Kali yang kedua terperluih masuk di dalam padang pasir. Dia cuba lagi kali yang ketiga, dia nak pancung Nabi, terperluih kali yang ketiga. Terus dia kata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu annaka, dan aku bersaksi engkau Muhammadur Rasulullah. Asyhadu annaka Rasulullah, engkau, dia tunjuk kepada Nabi adalah Rasul Allah yang sebenar. Main nak bunuh, balik beriman. Alhamdulillah, ni mukjizat. Sampailah Nabi keluar hari Isnin, sampai hari Isnin 8 hari. Orang Madinah ni dengan Muhajirin dan Ansar duduk tunggu Nabi. Pagi buat kerja, tunggu di Madinah. Nah, balik tak sampai lagi. Esok pula tunggu lagi, balik rumah tak sampai lagi. Maka berlakulah sampainya Nabi itu di Madinah, di kawasan Quba. Apabila seorang tu duk tengok ada 3 ekor unta duk jalan pelan-pelan, dia naik, dia nampak daripada atas tu, dia nampak 3 ekor unta jalan pelan-pelan. Depa pun bagi tahu Rasulullah dah sampai, pakak menyerik keluar ramai-ramai ni tunggu Nabi. Maka depa lantunkan, tala'al badrul alaina min saniyatil wada'. Min saniyatil wada' tu dulu ni semua tak mau sebut, takut. Pintu gerbang yang mana Nabi masuk, pintu gerbang tu, tala'al badrul alaina min saniyatil wada'. Min saniyatil wada' tu pintu gerbang di Madinah yang paling kuat di Syihir. Dulu orang tak suka pergi ke Madinah kerana dianggap negeri tu negeri sial.
Siapa dia pi ada musibah. Pak Nabi pi mati. Mak Nabi pi masa Nabi 6 tahun tengah jalan mati. Orang pi balik sakit. Tapi apabila Nabi masuk pintu tu, bermulalah rahmat Allah Ta'ala kepada bumi Madinah. Tidak ada lagi sihir, tidak ada lagi sial, tidak ada lagi perkara-perkara yang menyebabkan keburukan-keburukan berlaku. Berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pilih ni amat-amat tenang. Seronok, aman. Hati kita berasa tenang, seronok apabila kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Walaupun Mekah ada Kaabah, Mekah ada Safa Marwah, Mekah digandakan 100,000 kali ganda apabila kita beribadah di dalamnya, tetapi berbeza hati kita di Mekah dengan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, tak tahu nak gambarkan, tak tahu nak cerita ketenangan yang amat-amat tenang. Berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis buat Masjid Quba, duduk di situ 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pakat berbuk, ya Rasulullah, masuklah rumah kami, ya Rasulullah, mainlah rehat rumah kami. Lalu Nabi kata, biarlah unta aku menentukan di mana dia duduk, di situlah aku akan duduk. Maka duduklah di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Pakat melancong pergi Turki. Kubur Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari pun tak pi. Kerana makam Sayyidina Ayyub Al-Ansari di Turki. Pi lah, habaq dekat agensi travel, kok mana pun saya nak pi juga ziarah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kami nak pi juga ke mana pun. Kalau ditakdirkan ke Turki. Jangan lupa sahabat Nabi ada di situ. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Habis masuk ke dalam kota Madinah, duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari? Ni Masjid Nabi. Ni Babus Salam. Ni Kubah Hijau. Di sini mihrab imam. Depan mihrab imam ada bangunan kecil dia buat. Di situlah rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Adabnya Sayyidina Ayyub Al-Ansari ni, dia kata, ya Rasulullah, naiklah tidur atas, saya dengan isteri di bawah. Rasulullah kata, biar dia di bawah, senang orang nak ziarah. Malam-malam nak tidur tak boleh tidur, sebab Nabi duduk bawah. Berjalan pun ke tepi ya, tak lintas ke tengah ni, takut langkah Nabi. Sejuk malam tu, musim sejuk. Sejuk di Madinah ni teruk. Kalau tak ada selimut tak boleh duduk. Sejuk sungguh sampai ke tulang. Nah. Takdir Allah, ayak tertumpah. Lantai kayu, takut ayak menitik kena Nabi. Ambilkan selimut lah. Malam tu tidur sejuk. Dua lelaki, dua suami isteri. Adabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi apa pengajaran hijrah? Yang pertama, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah, tak ada hijrah. Pindah-pindah tak ada dah. Cuma hijrah daripada buruk kepada baik. Hijrah daripada meningkatkan diri kita, bertambah baik, bertambah baik, bertambah takwa, bertambah iman. Nah. Yang kedua, adab sahabat dengan Nabi kita. Nah, kita pun wajib beradab dengan Nabi. Macam mana beradab dengan Nabi? Apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi larang tinggal. Kalau kita buat dosa, bertaubat. Nah. Dan banyak lagi lah. Semua berperanan, bukan sahaja bahkan anak perempuan, anak lelaki, orang muda, orang tua mesti berperanan untuk mengembangkan agama. Kemudian masjid sebagai lambang ikatan perpaduan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, di luar kita berbeza pandangan. Ada hak kala oranye, ada kala merah, ada kala biru, ada kala hijau. Macam-macam kala lah ni. Banyak parti. Tapi mai dalam masjid kita bersatu semuanya. Untuk nak redha Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kita berpecah belah. Rugi kepada agama kita. Nah, sampai masa pangkah-pangkah lah kelai bapa. Tengok depa. Sampai-sampai duk gelak peluk pula dah. Kelai pang ni kata kawan ni kata kawan ni, kita sampai kelai adik beradik, depa dak. Gaji boleh. Nah,
Lepas-lepas bahas di parlimen, di Dewan Dun dan seumpamanya, peluk pula. Kita hak nanya, jangan jadi matang. Hak masing-masing nak pangkah apa, pangkahlah. Tapi sampai masa kita ni, dalam masjid sebagai lambang perpaduan kita, yang Nabi asaskan setika hijrah, masjid sebagai peranan yang terbaik. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kalau panjang orang marah, apa panjang kuliah maghrib? Maghrib tunggu insya sudah berhenti ya. Minta maaf oleh kerana malam ni malam awal tahun 1 Muharram, malam yang kedua. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan iman. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati isteri kita, anak cucu cicit, dan selamatkan iman kita, selamatkan Islam kita dengan keberkatan baginda Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ahli Juruterangkuasan Masjid Badar, hadiah baju kat saya. Hadiah dengan hati yang elok ni, kita pakai pun rasa sedap. Sedapnya pakai. Dengan selesa kain pelembut. Terima kasih kepada semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.